mengantuk. Nak tidur mana? Ya, Didi, Jojo dan Nana dan mungkin watak Mami tadi tu anak saya Irfan, Ametah. Jadi malam ni agaknya Didi, Jojo, Nana dengan Ametah nak tidur mana agaknya. Saya untuk malam ni saya tak tahu Didi tu friends apa, saya tak pernah follow pun. Malam ni petang ni sempat tengoklah 2 kali, menyumbang 2 view daripada 35 juta view di YouTube untuk lagu Mengantuk. Ya, jadi tahniah kepada Digital Durian kerana berjaya menghasilkan video klip yang viral sampai ramai kanak-kanak menyanyi. Anak saya 2 tahun 1 bulan pun antuk. Jadi itu antara kuasa yang berjaya. Dan sebelum kita mengenalkan tetamu kita, dah nampak pun siapa dia, tapi kita nak kongsikan sedikit latar belakang tentang filem animasi Malaysia ni bermula sejak tahun 1942. Macam itulah lebih kurang Irfan. Jadi dah lebih 70 tahun dan filem animasi pendek sebenarnya cerita ni. Irfan pernah tengok atau tak? Tolong, 3 hari aku tak makan. Baiklah monyet, ambillah apa saja yang kau mahu. Cerita apa tu? Saya tahu tapi tak tahu apa tajuk. Itu adalah dia, Hikayat tak Sang tengok. Kancil. Ya, itu antara filem animasi pendek pertama yang dikeluarkan oleh filem negara Malaysia, dan kita akan dapat melihat sebenarnya transformasi filem animasi Malaysia itu sendiri. Jadi hadir pada malam ni Irfan Bersama kita untuk bicarakan tentang kartun viral. Bersama kita pengarah seni Mengantuknya Mumia Didi and Friends. Ya. Tuan Ahmad Hambali Muhammad Rashid daripada Digital Durian. Selamat datang ke Set Orang Muda. So apa perasaan sebagai pengarah seni untuk Mengantuknya Mumia ni? Berletup betul. Agak luar biasa lah. Macam tak pernah nampak tiba-tiba semua orang seronok dengar lagu ni kan. Sampai family saya pun call saya, lagu ni memang lain lah rasa pandangan Mengantuk Mumia ni. Sampai ada kanak-kanak viral di Instagram. Isabel Semanja. Ya, dengan wataknya selamba. Jadi itu. Tapi kenapa Mami? Pada masa tu kami sedang cuba bereksperimen dengan tema seram. Okey. Sebab macam kita nak cater kepada international target, international market sikit. Lepas tu antara beberapa lagu-lagu yang kami buat, antara watak yang keluar juga dalam video tu ialah Circus Time, Square Wolf kan. Dan dua tu ialah watak daripada lagu sebelum ni. Okay. Jadi macam kita fikir macam kita tak pernah buat lagi benda-benda yang macam seram tapi comel. Jadi kan kita rasa macam Mumia kan selalu macam nampak dalam keranda tidur ke apa kan. So kita macam dia mesti selalu ngantuk. Macam tu lah. Boleh juga Dracula nampak kalau dikartunkan mungkin comel, mungkin watak pocong kan? Mungkin kadang-kadang takut sikit kalau pocong ni. Mumia pun macam pocong sebenarnya, tapi dia comel lagi kot. Itu sebabnya. Okey. Baik, kita melihat juga perjalanan Digital Durian ni hebat ya. Kalau kita tahun ini telah pun menerima anugerah. Jadi mungkin diceritakan jugalah sebab ini antara penghargaan yang diterima. Dan kenapa wakil daripada Digital Durian sendiri tak mengambil penghargaan tu tempoh hari? Rasanya macam benda-benda ni ialah dengan planning dengan kami punya partners lah. Ada juga benda-benda yang di luar planning kita, tapi kebetulan juga yang Zizan ada kat situ untuk tolong ambil kita punya ni lah, untuk jadi wakil lah. Jadi mungkin antara benda-benda yang kita tak dapat di Asia ya. Jadi tahniah. Jadi memang tak sia-sia kerana ia sememangnya berjaya mendidik kanak-kanak seusia mungkin setahun ke atas sampailah ke peringkat dewasa seperti kita ni Irfan. Sebenarnya menyukai kerana ada mesej yang kadang-kadang terus terkena juga dekat batang hidung ibu bapa. Termasuklah untuk menidurkan Abang Syah dan juga ayah dia. Baik, lepas terima dapat anugerah itu, ada apa perubahan ataupun perancangan yang baru untuk naikkan lagi industri animator Malaysia? Kita sentiasa ada lebih, dan benda-benda macam award ke apa ni semua dia, dan juga respon daripada kita punya audience semua, dia sentiasa bagi kita satu semangat baru. Kita nak buat something, nak buat satu konten yang baru. Kita tak boleh macam terlalu bergantung pada satu lagu kan. Kita kena sentiasa push forward buat something yang new ke apa, dan benda-benda macam award ni akan push kami lagi untuk buat something yang lebih best masa depan. Bisbaik tabir
Didi and Friends ni memang yang muda saja ke, ada yang tua ataupun mix ataupun kita adalah gabungan juga, tapi majoriti memang buat kata program ni darah muda. Memang ramai-ramai orang-orang muda kat dalam ni sebab mungkin kita agak fresh idea, fresh ni, dan kita macam sedang tampung juga industri animasi ni dengan fresh grad yang ramai-ramai yang talented ni semua. Okey, jadi untuk lagu Mengantuk ni memang niat awalnya untuk supaya lagu ni viral ke? Sebab dari peringkat awal sebenarnya lagu ni adalah dalam bahasa Inggeris, kemudian dialih bahasakan ke bahasa Melayu dan terus memang viral, meletup ya. Jadi memang niat awal dah untuk diviralkan. Lagu Mengantuknya Mumia ni adalah salah satu daripada lagu di musim keempat Didi and Friends. Dan antara planning kita ialah kita nak at least ada 2 atau 3 ke apa lagu viral. Tapi viral bukanlah satu benda yang kita boleh kontrol. Bukanlah benda yang boleh jadi hanya sebab kita nakkan. Jadi kita banyak study banyak benda, beat lah apa semua. Dan sebab tu datangnya DJ Fast. Dan untuk lagu Mengantuknya Mumia kan, tak pernah Didi tiba-tiba ada beat yang sangat catchy kan. Sebab dia tangkap perhatian remaja. Remaja semua start share di Twitter lah apa, laman media sosial lah, betapa lagu ni best lah, lain daripada biasa. Dan itu yang menyebabkan saya rasa lah kenapa Mengantuknya Mumia ni luar biasa di kalangan lagu-lagu Didi yang lain. Sampai ramai minta, buat lagi yang lebih best macam ni, nak macam ni, nak macam ni. Itu kali pertama berkolaborasi dengan DJ Fast? Ya, dan cara DJ Fast pun juga sangat seronok lah dengan sambutan ni kan. Sebab nama memang naik lah, siapa tak suka viral macam ni level dia. Okey, saya nak kongsikan dia punya storyboard. Kalau untuk storyboard, bagaimana agaknya daripada peringkat awal penghasilan Didi and Friends pada musim pertama, ini dah bergerak ke musim yang keempat ya. Jadi satu kejayaan, mungkin ramai yang nak jadi animator ya. Jadi mungkin ini antara platform terbaik bagi Bali sendiri untuk berkongsi. Ya, betul. Satu benda pasal dalam antara lukisan-lukisan ni semua, kita buat satu design yang menarik lah apa semua. So siapa-siapa yang macam berminat. Kenapa ayam serama ni sebenarnya? Ayam serama rasanya simbolik yang paling senang untuk kita sampaikan Malaysia. Dia kecil, dia comel dan dia memang simbolik pada Malaysia tu sendirilah. Kita ada pelbagai color lah, 3 ayam serama yang comel. Jadi watak Bali yang mana satu? Watak saya ada buat suara tapi watak saya tak adalah kat sini. Jadi menarik juga sebenarnya kalau kita perhatikan dari segi perkembangan filem animasi tempatan. Jadi dari segi prinsip dasar animasi itu sendiri untuk Didi and Friends, Omar dan Hana juga bersama dengan Digital Durian ya. Jadi itu antara 2 animasi yang memang menjadi pilihan Ifan ya untuk anak-anak. Macam anak saya sejak umur dia 3 bulan kita dah adapkan dengan Omar dan Hana, cara nak tidur ke apa, biarlah dia tengok Omar dan Hana. Tapi ini antara kejayaan. Namun dari segi prinsip, sebab ini adalah pelajaran, prasekolah, edutainment. Jadi macam mana konsep tu sebenarnya boleh lahir dan alhamdulillah nampak berhasil. Edutainment ni sebenarnya lah medium yang telah lama dibuat dekat luar negara tau. Tapi di mana kami mula 2014, mana kita agak lewat lah sebenarnya. Kita agak lewat 2014 kan. Tapi semua benda ada permulaan dia. Waktu kita kat Malaysia, saya punya pengarah CEO Digital Durian, Encik Sinan, dia cakap kalau benda ni tak ada di Malaysia, apa kata kita jadi yang pertama. Dan idea ni lah mencetuskan kita punya idea, kita punya semua. Even termasuk Omar Hana, kartun Islamik, animasi Islamik pertama yang berkualiti. Itu yang betul-betul buat dia meletup lah. Kita sentiasa kena cari peluang tu dalam animasi ni, cari kelainan. Buat kajian ke research tentang apa kandungan sesuai, apa yang tak sesuai. Ya, edutainment ni lah benda yang agak sukar sebenarnya. Dia bukan, kita kena educate dan entertain. Jadi kalau dia terlalu banyak dalam salah satu tu, terlalu banyak education pun tak berapa elok, terlalu banyak entertainment pun tak berapa elok. Dia ada satu balance di mana parents yang kena tahu ni, parents yang akan suka. Kita kanak-kanak kadang-kadang suka, tapi adakah benda tu baik untuk mereka? Jadi at least dengan tengok Didi and Friends, mereka tahu yang Didi and Friends ni adalah platform yang selamat untuk dia orang tengok. Itulah Digital Durian ada polisi yang
guide betul-betul sejauh manakah konten itu supaya tak terlalu tinggi risikonya agar bagi kesan negatif pada anak-anak. Betul. Tapi untuk musim 4 ni kita dah fokuskan lebih sikit nak bagi kan. Mungkin faktor keseronokan juga penting untuk bagi kanak-kanak ni entertain lah untuk sambil belajar. Sebab tu direction baru ni agak lain lah kan kita. Tapi kadang-kadang direction baru itulah yang kadang mengecewakan saya sebagai peminat setia Omar Hana, Didi and Friends, arrangement, liriknya kan. Sebab yang dulu lebih catchy. Tahu. Jadi macam mana agaknya dari apa pun sebenarnya, apalah Omar dan Hana dan apalah Didi and Friends tanpa lagu. Jadi kenyataan tu agak seronok ya. Saya sebagai peminat setia. Sebab kita menemani anak. Jadi tak langsung kita memang terbabit dan menjadi kita menyanyikan sama lagu tu. Tapi kadang-kadang itulah lagunya ditukar lirik. Kalau dulu kita Pak Mamat ada kebun. Tapi Didi kita bila nyanyi Pak Mamat tiba-tiba ditukar Pak Atan. Jadi kenapa isu-isu, sebab saya membesar dengan lagu-lagu kanak-kanak, tiba-tiba untuk generasi baru ni diubah. Jadi kenapa dan siapa di sebalik penulis lirik lagu-lagu Omar Hana dan juga Didi and Friends? Untuk Omar Hana kami ada pengarah dia juga. Jadi saya boleh cakap bagi pihak Didi and Friends lah, pengarah Didi and Friends. Dan untuk lirik-lirik ni banyak dijaga oleh pengarah kami. Kami gelar sebagai Geko, Encik Khairul Amar. Dia yang jaga kesinambungan lirik. Adakah lirik ni boleh diguna secara publik? Adakah tu? Dan antara sebab kenapa kami tukar lirik lah apa semua, dia ada, saya rasa saya boleh bagi dua. Satu ialah kadang-kadang public rights. Dia antara rights lah kan. Dia ada hak cipta yang kita tak boleh nak kacau kan. Jadi dengan ubah-ubah rentak dengan beberapa lirik baru kita boleh gunakan. Sebab kalau kita terlalu jauh sangat daripada original, orang tak suka. Dan juga kedua ialah branding. Macam Pak Mamat, kita tak kenal siapa Pak Mamat. Tapi Pak Atan budak-budak kenal. Itu cara dia. Siapa yang Pak Atan? Tak tahu. Dia kalau tanya kat budak-budak, sebab tu saya tambah itu. Jadi dia menarik juga sebab pendekatan Digital Durian ya. Kita ada Jojo and Friend concert ya. Kalau hore. Jadi itu kanak-kanak suka. Jadi ini satu pendekatan yang diambil oleh pihak Digital Durian dan Syabas tahniah. Namun begitu dari satu sudut yang lain, soal untuk membangunkan animasi memerlukan dana. Bagi Durian Tunggal sendiri mungkin boleh kongsikan juga soal dana untuk pembangunan, sebab kebanyakan filem-filem animasi yang kita berbual juga di daerah muda menyatakan soal dana itu menjadi kekangan utama. Betul. Animasi ni bukanlah kerja satu orang, dia ialah kerja tim. Kami ada tim kami semua dan sangat kerja yang sangat sukar lah sebenarnya untuk hasilkan animasi yang berkualiti. Sebab kalau tiada kualiti, kita tak dapat sambutan kan. Jadi untuk dapatkan ni, kita kena ada kita punya orang yang memberi dana lah, producers ke apa kan. Dan biasanya bukanlah satu benda yang senang untuk jika orang ni tiada apa-apa kabel ke atau kenalan ke apa yang boleh memberi benda-benda ni. Dan ni menjadi kekangan untuk orang-orang muda untuk mulakan animasi baru. Kan semacam mula-mulanya dengan bermulanya Upin Ipin, right? Antara pemangkin animasi yang terbaru, kita punya dekad yang terbaru ni kan. Dia mulakan dengan dari situ barulah yang lain pecah-pecah dan jadi company dia sendiri kan. Macam mana jika kalau dia orang ni tiada company-company yang terlibat ni, adakah dia orang boleh survive? Sebab kami, dan dari situ datangnya MDEC saya rasa. MDEC ni dia sangat bantulah semua siapa-siapa yang ada inspirasi untuk jadi seorang animators nak sampaikan karya yang best. MDEC ni memang boleh bantulah. Dia akan bagi dana untuk mulakan. Tapi dia bukanlah tampung selamanya ke apa. Jadi dari situ bila dah pick up, dah ada momentum tu, kita kena start kembangkan, cari producer, kita tanya orang, kita kena luaskan lagi benda. Dan antara YouTube juga adalah salah satu platform untuk mencari dana lah. Okey, kita akan kongsikan tentang YouTube tu juga, bagaimana agaknya Digital Durian boleh berkembang ya, bagaimana mencana pendapatan. Dan bila tadi Bali menyebut tentang MDEC, setiap hari Jumaat bermula Februari ni kita akan ada cerita digital MDEC ya. Okey, jadi kita berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini.
kena lagi meriah Irfan. Itulah dia Isabel Semanja saya sebut tadi tu went viral. Jadi mungkin agaknya kalau Didi and Friends nak menghasilkan satu video klip reality, mungkin boleh mengajak adik Isabel. Itu memang mungkin antara planning kita kerana kami pun sangat suka dengan adik Isabel. Jadi nampak tak industri-industri hiliran akan berjaya dipupuk dan dimajukan. Baik, kita nak melihat tadi soal peranan MDEX, soal dana, dan sekarang kita melihat kalaulah satu perbandingan saya berikan di sini, Walt Disney dengan ialah apa kita gabungkan dengan penerbit-penerbit animasi tempatan, bagaimanakah jarak Walt Disney dengan animasi talent kita? Saya rasa kita dah mempunyai talent yang sama. Pengarah untuk Avatar sendiri daripada Malaysia, ya. Jadi macam mana? Berkaitan dengan ni, kalau sebut kualiti, kalau kita lihat animasi yang latest yang terkeluar baru-baru ni, Eja Ali, Pen, Oh Boy, kita boleh kata dah sampai level dah. Kita dah sampai dah. Tapi kita sayangnya tak tercalon dalam Oscar. Oh, kita memang agak susah sebab Oscar dia macam dia ada dia punya bahagian. Tapi tak impossible. Always macam tu. Kita kena bermula somewhere. Kan, dengan kutipan-kutipan tahun ni yang tahun lepas yang sangat merangsang, dia tu membuktikan animasi ni telah mulakan satu benda yang besar. Ini dah tarik perhatian ramai orang, dan benda ni akan InsyaAllah akan tarik lebih banyak lagi animasi baru-baru yang kita takkan sangka akan keluar lagi. Didi and Friends kan dengan Astro Ceria sahaja kan, dia tak masuk Cartoon Network, tak masuk Disney X. Tak ada juga, belum ada planning untuk yang macam tu lah. Tapi di YouTube nampak itulah antara penyumbang dana terbesar keuntungannya. Jadi bagaimana kolaborasi itu sendiri dibuat, dan macam mana agaknya selepas ini perancangan seterusnya untuk menerobosi pasaran antarabangsa? Okey, itu yang kami sedang planningkan, iaitu kita sedang kejar international market macam yang saya cakap tadi. Kita mulakan dengan English semua kan. Benda-benda ni antara benda-benda yang kami tengok business model antara company-company lain kan, ialah dia orang mulakan dengan tampung dia orang punya animasi tu dengan apps. Dia buat games, dia buat platform lah kat phone, sebab semua orang ada phone right sekarang. And mungkin kami kena ke arah direction tu sebab rasanya saya dah dengar ramai juga yang tanya mana game Didi. Jadi macam kita kena sentiasa tampung lah benda demand ni semua. Kalau kita start lupakan, Didi pun akan dilupakan lah. Digital Durian menyokong supaya kanak-kanak berusia 1 dan 2 tahun mempunyai digital gadget sendiri. Macam mana dia juga dibangunkan? Tak juga, sebab kami kan masih entertainment right. Dan jika dipasang macam tu kosong saja, dia tak adalah menjana sangat kalau berbanding dengan aktiviti yang menggalakkan budak untuk menggunakan berfikir. Dia mungkin adalah lebih elok lah. Kami tak mencakap yang dia galakkan kanak-kanak guna gadgets, but at least it helps untuk bantu. Kalau saya masuk isu saya minta cerita, saya nak masuk isu kebolehpasaran graduan kita dalam sektor industri animasi sebagai animator. Jadi animator setakat ini memang semuanya animator yang ada background graphic design dan animation ke ada juga yang zero background tapi masuk sebagai animator yang berjaya. Okey, faham. Soalan ni menarik lah. Saya suka soalan macam ni. Sebab animation dia lah benda yang meluas. Sebab dia lah benda yang kata skill base. Jika anda boleh animate, jika anda ada something yang different, kita tak kira background balik tu. Tak ada kebab benda pertama yang kami lihat ialah portfolio. Apa dia hantar, sampel kerja yang kalau power ke apa, kita tolak ke tepi yang lain semua. Sebab kita dalam satu masa yang di mana semua benda banyak boleh belajar di YouTube kan. Jadi memang ramai lah buat masa ni yang dari grafik animation, tapi saya tak terkejut kalau lebih ramai lagi yang portfolio yang hebat-hebat tapi bukan dari background ni, sebab minat, passion. Sekarang memang dah ada kan? Yang tak ada background tu? Ada, memang ada. Of course dia akan ada. Tapi macam biasalah yang mereka ni sukses sebab passion, minat lain. Sentiasa semua bidang ada macam tu. Jika ada passion, jika ada minat,
dia boleh push. Dari semua gradam dia pergi ke Detail Durian, tak payah bawa resume, bawa skill je, bawa diri je, tunjuk hasil kerja. Kalau Macam mana? portfolio best ke BMX, tak ada hal. Tapi tak adalah. Banyak lagi industri lain. Okey, jadi penggiat-penggiat dalam bidang animasi ni pimai-pimai tangtu juga ya, seolah-olah berkawan juga, tapi persaingan yang wujud tu macam mana? Adakah sememangnya okey, kita tahun ni kita kena boomkan animation, kerana itu beberapa syarikat dengan Ejen Ali, Upin Ipin kan, jadi bagaimana, memang ada percaturan untuk boomkan industri animasi? Buat pasal persaingan lah kan, macam antara apa-apa company, sebab animasi ni masih dalam fasa industri yang kecil lah orang kata. Dia memang sedang meletup, sedang membesar, sedang membangun, tapi dia secara realiti beberapa je yang dikenali. Mungkin ada lebih daripada berpuluh-puluh animasi di Malaysia, tapi yang kita kenal cuma kurang daripada 10, kurang 5 saja, something macam tu lah. Dan antaranya Didi and Friends, right? And disebabkan kita ni, kita banyak tampung dan kita kebanyakan datang dari satu tempat sama, iaitu MDEC, right? And dari sini dia ada satu persahabatan lah. Kita ada macam persaingan yang sihat. Kita tak adalah nak jatuhkan siapa. Tapi yang selalu spoilkan market? Ya? Siapa? Kalau spoilkan market, dia ada kaitan juga dengan kat mana kita nak cari dana ke apa. Sebab right, macam back to apa yang saya cakap, kadang-kadang kita in desperate times we need help, right? And kadang-kadang ada juga company kecil yang mencari dana daripada some producers yang tidak berapa kisah dengan karya mereka lah. Jadi dia orang ni selalu kacau lah karya yang mereka nak lakukan. Dan kacau-kacau ni menyebabkan content creators ni tak dapat fully sampai ke apa yang dia orang nak. Dia lain daripada apa yang dia nak. Quality tu sendiri, standard of animation tu sendiri. Jalan cerita, possibility, the design ke apa. Kadang-kadang saya nak A, tak saya suka B. Something macam ni lah. Kebebasan untuk berkarya ni sangat susah untuk dapat lah sebenarnya. Dan kami bersyukurlah kami dapat. Jadi malam ni kalau ramai penonton kita yang saya nak jadi macam Hambali lah malam ni kan, apa pesanan? Sebab saya fahamkan bahawa nak jadi animator, Hambali sendiri pun bukan animator sahaja, dia pengarah seninya, editing sikit, Suara latam ada, banyak tanggungjawab kat situ. So apa pesan ataupun nasihat lah? Sebenarnya dia lebih elok, sebab seperti saya cakap, ni lah industri yang kecil. Dia lebih elok kalau kita ada satu orang yang multi set of talents. Dia boleh animate, dia boleh edit, dia boleh buat dia boleh buat voice, dia boleh nakarkan storyboard ke apa. Tapi multi talent ni memang bonus. Memang tu antara memang bonus kat dalam industri ni. Kalau anda boleh melukis, kalau anda pandai editing, dia memang satu bonus sebab dia come in hand. Macam apa yang saya boleh cakap ialah sentiasa kembangkan skill. Kalau sebab ni lah industri based on skill. Saya sempat melihat ya, antara saranan daripada Frank Thomas and Ollie Johnson, animator Walt Disney. Dia kata seorang animator, Irfan, harus memiliki kepekaan gerak dan mampu menggambar, visualkan. Jadi apa maksud di sini? Kepekaan gerak dan kemampuan untuk menggambarkan tu. Okey, di sini sebab setiap orang dia ada idea dia. Kita ada gambaran visual kita lah. Dan dari sinilah datangnya pengarah. Mana kami lah Gecko, Cik Khairul Ammar, dia akan sampaikan, kita kena dengar dia punya direction. Because everything kena ada satu orang yang lead, right? Kita kalau terlalu ramai nak pitch in, dia akan jadi kacau lah kan, berterabur lah kan. Jadi kita ada satu orang yang kena jaga seluruh vision ni. Kat sinilah peranan seorang pengarah sangat penting lah, untuk jaga banyak benda, macam mana visual looks apa semua. Tapi of course dia akan ada bantuan-bantuan. Kalau dalam segi digital durian, bantuan dari segi visual adalah saya lah. Saya akan jaga design watak, design background apa semua. Dan bantuan-bantuan ni lah co-directors, pengarah-pengarah yang lain ni yang akan bantu dia. 5 tahun lagi, siapa agaknya Hambali dalam animasi Malaysia? Tahu salah satu director daripada apa-apa animasi kan. InsyaAllah. Jadi semoga berjaya. Dan pastinya kita mengharapkan, saya juga mengharapkan, Irfan, kanak-kanak Malaysia mengharapkan Didi and Friends akan tampil lebih segar, lebih banyak message dengan lagu-lagu yang lebih catchy lagi. Itu pesanan yang agak istimewa sebab datang daripada peminat Didi and Friends. Sebab kalau lagu pertama Didi and Friends ni, kalau rasa gembira tepuk tangan. Jadi malam ni semua gembira, alhamdulillah. Jadi terima kasih Hambali. Kita jumpa lagi dalam Darah Muda esok. Assalamualaikum.
Pipi Zola?